Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah ulasan saya mengenai komputer riba produktiviti dan juga riadah terbaru daripada Acer, iaitu Acer Swift X14. Jadi bermula dengan salah satu daripada bahagian yang paling saya suka mengenai komputer riba ini, iaitu bahagian paparan. Ia merupakan sebuah paparan OLED yang hadir dengan resolusi 2880 x 1800 pixel. Ia juga mempunyai kadar segar semula 120Hz dan mempunyai nilai kecerahan 500 nit yang membolehkannya menyokong teknologi display HDR True Black 500. Saya akan terangkan kenapa perkara-perkara ini penting sebentar lagi. Tetapi beralih pula kepada komponen-komponen komputer riba ini, ia dikuasakan oleh chip pemprosesan Intel Core i7-13700H. Model ini juga dipadankan dengan RAM DDR5 sebanyak 32GB dan juga storan SSD PCIe 4 sebesar 1TB. Komputer riba ini dimuatkan dengan sebuah chip pemprosesan grafik Nvidia GeForce RTX 4050. Jadi akan disangkakan bahawa ini adalah sebuah kad grafik yang biasanya digunakan untuk permainan-permainan video. Tetapi dengan komputer riba ini, ia juga dimuatkan dengan sokongan untuk perisian Nvidia Studio, GeForce Studio, di mana anda boleh menggunakan perisian tersebut untuk memanfaatkan lagi perisian-perisian macam Adobe Premiere dan sebagainya jika anda menggunakan untuk suntingan video. Beralih pula kepada palam-palam yang ditawarkan pada komputer riba ini, di bahagian kiri dia ada satu palam USB 3.2 Type A dan juga sebuah pembaca kad micro SD. Dan di sebelah sana pula ialah dua palam Thunderbolt 4 yang kedua-duanya boleh digunakan untuk mengecas komputer riba ini, dan juga satu palam USB 3.2 Type A. So ada dua palam USB 3.2 Type A dan ada juga dua palam Thunderbolt 4. Menariknya juga pasal komputer riba ini, pengecasan melalui Thunderbolt 4, anda boleh menggunakan satu, sama ada anda menggunakan pengecas yang hadir bersama-sama dengan komputer riba ini, ataupun anda boleh mengecas menggunakan gun charger, which is pilihan saya, tapi dia sekurang-kurangnya kena menyokong pengecasan sehingga 100 watt. Jadi kalau 65 watt technically boleh charge, tapi akan ada amaran keluar di bahagian paparan yang akan mengatakan bahawa pengecas tersebut tak cukup kuasa dan anda perlu menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Satu lagi yang saya suka ialah bahawa komputer riba ni, walaupun dia punya CPU mungkin akan ramp up sikit, dia akan jadi sedikit suam. Mungkin bila main game dia akan jadi lebih kuat. Tapi kalau untuk tugasan-tugasan harian memang tak ada masalah. Saya cakap tadi pasal gaming, saya boleh mainkan banyak game yang boleh saya katakan agak baru. 1080p medium setting untuk a few games like God of War, Diablo 4, Final Fantasy 14 dari antara dua permainan yang saya boleh saya katakan agak sering main. Tak menjadi masalah apabila saya menggerakkannya kepada komputer riba ini. Macam mana jangka hayat bateri komputer riba ini kalau saya nak gunakan sebagai untuk peranti productivity? Saya boleh katakan bateri dia not bad, tapi untuk kegunaan saya sendiri, bagi saya ketiadaan fungsi Nvidia Optimus yang mana dia boleh switch in between GPU on board Intel dan juga Nvidia bergantung kepada keperluan, tak ada di sini. That being said, dia tahan dalam sekitar 5 ke 5,5 jam, tak ada isu dengan satu pengecasan penuh. Penggunaan biasa dengan display at 50% power, not really a big problem pasal technically speaking boleh je pasang pengecas di laptop ni sepanjang masa juga. Komputer riba ni bagi saya adalah one of my favourites yang saya sekarang tengah gunakan sebagai saya punya daily driver. Dia juga ada teknologi DTS, tapi maybe this is a problem dengan banyak laptop juga, mungkin bukan sahaja dengan laptop ni, tapi dia punya audio quality dia boleh saya katakan agak basic lah, dia punya quality dia, pasal dia kuat saja. Kalau nak cakap pasal bass, treble, saya boleh katakan agak ke laut jugalah. Jadi Acer Swift X14 dengan konfigurasi Intel Core i7-13700H, memori 32GB, storan 1TB dengan kad grafik Nvidia GeForce RTX 4050, kini dijual pada harga RM5,999. Pada pendapat saya, yes, this is a premium class device, khususnya apabila saya cakap lagi OLED display yang sangat cantik ni. Tapi bagi saya ia sangat berbaloi kalau kita cakap tentang apa yang dia tawarkan pada komputer riba ini. Chip pemprosesan yang berkuasa, RAM yang paling banyak dalam pasaran sekarang, storan PCIe 4.0 1TB. Jadi jika anda seorang yang sedang mencari sebuah long term device yang boleh digunakan untuk kedua-dua tugasan produktiviti dan juga riadah, nak main game, nak edit video, nak encode video, this is basically an almost all in one machine.
Jadi sekian saja ulasan saya mengenai computerable Asus RIFX 14 ini. Jumpa lagi di video akan datang. Majulah teknologi untuk negara.